satu pendapat, satu pandangan yang telah dikeluarkan takkan terbatal dengan pandangan yang lain ataupun takkan terbatal dengan ijtihad yang lain. Itu daripada sudut perbincangan fiqh. Yang ini kita boleh semak perbincangan lebih besar seperti mana disebutkan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaidi dalam kitab beliau Qawaid Fiqhiyah dan juga disebut oleh Syekh Muhammad Siddiqi Borno dalam kitab beliau juga Al-Idah fi Qawaid Kulliyah, dan banyaklah kitab-kitab tentang kaedah-kaedah fiqh. Apa pentingnya kaedah fiqh ni? Dia adalah satu landasan, satu kaedah umum yang diguna pakai dalam banyak isu-isu yang ada di bawahnya. Asasnya daripada asas ni pada Quran dengan Sunnah. Betul. Contoh al-umuri bimaqasidiha. Itulah setiap satu perkara itu berdasarkan niatnya. Diambil daripada hadis innamal a'malu binniyat. Dia hadis riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ataupun riwayat daripada Umar Khattab dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi dia ada kaedah yang diasas. Okey, so apa maksud dia? Maksudnya di sini disebut juga oleh Imam As-Suyuti dan sebagainya dalam kitab beliau Ashbah wan Nadhair. Iaitulah maksudnya bila mana satu orang dia berijtihad, dia tak boleh kata ijtihad yang tu salah, silap, tertolak. Ataupun kita kata tak boleh pakai. Sebab apa? Kadang-kadang ijtihad ulama, katalah contoh kurun ketiga, mungkin sekarang boleh pakai ijtihad tu. Disebabkan keadaan, adat setempat, masa yang memerlukan pada waktu ni, mungkin ijtihad yang kurun yang lepas boleh pakai. Jadi kita tak boleh nak kata, kita boleh kata daripada sudut asasnya adalah ijtihad yang mana yang dulu tu kita abaikan, tak pakai, tapi sekarang tapi pada waktu itu tak boleh kata kita tolak terus, sebab nanti mungkin ada ijtihad sama pada tahun ni ataupun pada sekarang ni yang perlu pakai pada ijtihad yang sama macam orang yang telah keluarkan hukum waktu tu, disebabkan keadaan, masa dan sebagainya. Okey, tapi dalam keadaan kita seorang awam, kita suka kaitkan seorang awam ni, dia macam mana? Contoh gini, dia nak wuduk, dia ada satu bekas dan bekas tu dia rasa macam bekas ni dah terkena najis. Tapi dia ada dua bekas. Dia pergi bekas yang kedua. Bila dia nak wuduk, dia rasa bekas ni pun macam kena najis. Waktu itu dia kata ijtihad yang pertama tadi tu untuk menyatakan bekas A itu adalah tidak terkena najis, dan ijtihad bekas B juga untuk menyatakan tak terkena najis sebab ditukar tadi, maka pada waktu tu dia tak terbatal dengan ijtihad. Maksudnya dia kena guna air lain. Dia tak boleh guna bekas A, tak boleh guna bekas B. Sebab dia dah confused dah ni. Dia kata dulu kata yang ni, lepas tu rasa yang ni pula bersih. Jadi dia kena pergi kepada bekas yang ketiga ataupun kita kata guna air paip lah. Untuk apa? Untuk menyatakan ijtihad yang pertama tadi, maksudnya apa? Dia keyakinan yang pertama tadi rupanya terbatal dengan keyakinan yang kedua, dan akhirnya dia pun tak pasti mana satu ni, rasa yang ni, itu batal, dan kemudian dia kena pergi ambil wuduk melalui paip dan sebagainya. Itu contoh yang lebih dekat dengan kita yang melihatkan bahawa ijtihad tidak akan terbatal dengan ijtihad sama ada bagi orang ulama terdahulu ataupun dalam konteks kita semasa sekarang ni.